Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan dan ruang waktu untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita 10 hari lagi insya-Allah kita akan sama-sama menyambut Idul Adha Al-Mubarak. Jadi moga-moga sahabat-sahabat kita yang menunaikan haji, kita ucapkan moga-moga mendapat haji yang mabrur. Dan sesiapa yang tidak menunaikan haji, kita turut merasai nikmat Idul Adha dengan kita melaksanakan ibadah korban sebagaimana yang dituntut di dalam ajaran Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum saya meneruskan perbincangan kita, sesiapa yang ada persoalan boleh SMS kan kepada saya. SMS saja diterima, WhatsApp tak diterima. Boleh SMS kan ke talian 019 324 1364 019 324 1364. Jadi talian SMS dibuka sekarang. Boleh hantar soalan, insya-Allah saya akan respon dari semasa ke semasa. Baik, apabila kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, Allah Taala sebut fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat semata-mata kerana Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Maka itu juga dijadikan sebagai satu dalil tentang kewajiban untuk kita melaksanakan ibadah korban, yang mana walaupun kita tahu asal usul korban ini ia bermula daripada anak-anak Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil, yang mana Habil berkorban dengan sesuatu yang terbaik, Qabil berkorban dengan sesuatu yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima korban Habil. Itu peringkat awal konsep pengorbanan, mengorbankan sesuatu yang terbaik sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ayah bermimpi, kata Nabi Ibrahim pada anak dia Nabi Ismail, ayah bermimpi makna dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Maka berkatalah Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapa kesayanganku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dapati aku ni akan sabar. Jadi di atas pengorbanan itulah tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam nak sembelih anaknya semata-mata kerana Allah. Ini perintah Allah. Makna bila berhadapan dengan perintah Allah ini, perintah Allah lebih diutamakan, lebih disayangi daripada anak sendiri. Anak ni pun nak menerima dia disembelih kerana dia meletakkan perintah Allah lebih ditaati daripada bapa sendiri.
apa juga keadaan, perintah Allah nombor satu. Lalu disitulah pengorbanan itu diterima oleh Allah Ta'ala dan digantikan dengan kibas. Maka dengan sebab itu hari ini bila mana kita melaksanakan korban, tuan-tuan, dia bukan semata-mata kita sembelih haiwan dah. Bukan semata-mata sembelih haiwan, tetapi semangat pengorbanan itu mesti ada. Kalau sembelih berapa bahagian contohnya, kemudian mari ke masjid tanya mana bahagian aku, siap tanya aku nak batang pinang oh siap nak, ni korban apa nama, kita bagi batang nyok ke dia, duk main duk pesan pula batang pinang lah apa dah. Hang nak berkorban ke ataupun hang nak satu benefit untuk kamu balik? Tuan-tuan, kalaulah kita nak sesuatu, kita buat ibadat, tiba-tiba kita nak hak kita tu dapat yang baik, yang terbaik, itu bukan berkorban. Sebab itu roh korban itu patut dihayati. Kita tengok apa tadi skrin tadi tunjuklah bagaimana tentang korban yang akan dilaksanakan, akan dibuat. Maka dengan sebab itu bukan semata-mata sembelih awak. Ada yang sembelih siap main pesan pula tu, mai dia nak mana hak aku, dia marah kepada EJK yang bertugas pula. Jadi apa tujuan kamu korban? Kamu korban kerana Allah. Kamu tak dapat pun tak apa kalau ikutnya. Kalau ikutnya tak dapat pun tak apa ya, pasal korban. Tapi ambillah rasa sikit, okeylah. Ni hampir bergaduh nak berebut daging, nak berebut bahagian, ni apa cerita? Maka di situ maknanya tidak ada semangat pengorbanan. Jadi semangat pengorbanan itu perlu dihayati dengan sepenuh jiwa dan raga. Bila mari raya korban, sebab itu raya korban ni tuan-tuan, dia bukan sekadar raya yang kecil, dia raya besar. Sebab intipati pengorbanan itu besar. Intipati pengorbanan yang ada pada hari raya korban. Sebab tu kalau banding compare raya Aidul Fitri dengan Aidul Adha, Aidul Fitri dipanggil sebagai Aidul Asghar, raya kecil. Aidul Adha dipanggil Aidul Akbar, raya besar. Itu beza dia. Terutama kita nak bagi rasa ni apabila kita terlibat sama dalam pelaksanaan ibadah korban. Bukan satu bahagian lagi lah, syekok lembu contohnya, syekok kambing contohnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu kalau kita tengok ta'rif korban, satu ibadat korban itu, kalau tengok maksud dia adalah menyembelih haiwan-haiwan tertentu pada hari-hari yang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita tengok sembelih haiwan tertentu. Maknanya haiwan apa? Bukan semua disebut dalam Quran sebagai bahimatil an'am. Apa itu al-an'am? Diterjemah, kalau kita buka terjemahan Al-Quran, dia kata haiwan ternakan. Tapi kita kena faham tuan-tuan, konsep al-an'am itu sendiri, bukan setakat faham terjemah. Kalau faham terjemah tak mengaji masalah. Sebab al-an'am dia bukan merujuk kepada semua haiwan ternakan, tidak. Walaupun diterjemahkan al-an'am itu sebagai haiwan ternakan, tetapi dia bukan semua haiwan ternakan. Sebab kita kalau sebut haiwan ternakan, kita akan rujuk pada apa? Biasanya kita akan rujuk pada apa bila sebut haiwan ternakan? Antaranya ayam. Orang ternak ayam kan, ayam daging ke, ayam bertelur ke apa ke, itik. Haiwan ternak kan? Kambing, lembu. Jadi akhirnya ayam pun masuk juga, sedangkan ayam dia tak masuk al-an'am, tak masuk. Saya pergi satu tempat tuan-tuan, satu tempat ni, dia orang ni sembelih korban memang dengan ayam. Bila mari musim korban, yang paling laku ialah ayam. Maka akan sembelih korban ayam. Pasal apa? Haiwan ternakan. Dia ambil yang tu, haiwan ternakan ayam. Bukan sekadar daripada sembelih ayam tuan-tuan. Ayam itu sebelum disembelih korban diwudukkan terlebih dahulu. Mana ayam pun ambil wuduk juga, bukan sekat orang. Orang ambil wuduk, ayam pun ambil wuduk juga. Jadi ayam ambil wuduk ni dia basuh apa? Saya tanya lah, basuh apa ayam ambil wuduk ni? Dia kata basuh 3 anggota. Yang pertama basuh kepala dia. Basuh kepala.
Habis basuh kepala, basuh kepak. Yang kedua. Yang kemudian yang ketiga basuh apa? Basuh kaki dia. Sebab apa? Sebab nak korban, nak bagi satu yang terbaik. Tuan-tuan, betul dah semangat tu bagus dah, tapi tak apa kena dengan hukum syarak. Haiwan yang tertentu yang disebut sembelih haiwan tertentu tu ayam tak masuk. Semangat tu ada, okeylah, alhamdulillah. Semangat tu ada, semangat berkorban. Tetapi yang tu tak kena. Yang keduanya, apa ambil wuduk ke ayam? Ayam bukan kena mengena dengan wuduk tak wuduk ni. Hukum syarak ni hanya kepada manusia, kepada kita, bukan kepada haiwan, bukan kepada binatang dah. Mereka tak ada apa. Tak payah ambil wuduk untuk mereka kan? Yang ambil wuduk ni mak kita tu pun kita waktu hidup masa mati. Ada apa dah? Macam orang duk tanya saya, dia kata, ustaz, bila mana jenazah dimandikan dan ambil wuduk apa semua, tiba-tiba nak main kucuk pula adik-beradik, apa isteri nak kucuk. Kan kebatal wuduk ustaz. So nak kucuk macam mana? Saya kena ambil wuduk semula. Tuan-tuan, si mati ni dia tak batal wuduk dah, sebab dia bukan mukallaf lagi dah. Hak batal wuduk ni orang hidup, bukan orang mati. Orang mati tak batal wuduk. Nak kucuk-kucuk tak masalah. Kucuk dahi kan. Yang kucuk tempat lain sudah kucuk dahi. Jadi anak-anak nak kucuk silakan. Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang ada orang tak bagi. Dia kata, kamu menangis air mata tak boleh. Sebab air mata kamu menitis atas jenazah, sekali jenazah jadi berat. Ada tak orang kata lagu tu? Ada. Jangan capai anak, mana-mana anak yang menangis jangan ada kucuk jenazah. Habis-habis lah, tak boleh kucuk dah. Pasal apa? Takut yang mata mengalir jatuh atas jenazah, memberatkan jenazah. Tak kena mengena tuan-tuan. Orang kita ni kadang-kadang dia ikut suka dia je. Dia ikut suka dia je. Sedangkan yang Nabi larang bukan menangis. Nabi tak pernah larang menangis, sebab Nabi pun menangis sebagai manusia. Sedih benda biasa. Yang Nabi larang adalah meratap. Kena beza antara tangisan dengan ratapan. Menangis ni keluar mata miti, tak apa. Nabi SAW ketika mana kehilangan anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi ni yang laki-laki semua mati kecil, antaranya Ibrahim, mengalir air mata Nabi SAW. Kesedihan sebagai manusia, Nabi juga bersedih. Tetapi yang Nabi larang meratap. Meratap ni meraung, meratap, tak terima takdir Allah Ta'ala. Orang Ta'ala kata beratui macam lah, antuk kepala di dinding lah kan, macam-macam. Ini hak Nabi tak bagi. Laisa minna man laqamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan di kalangan kami mereka yang duk menampar pipi, meratap, meraung, koyak baju, semua tak boleh. Itu dilarang. Tapi kalau setakat menangis, itu tak ada masalah. Nangis tak apa. Tu takut berat jenazah ni kayak mata. Tuan-tuan, berat kot mana? Berapa kilo yang mata tu seberat jenazah ni? Tu. Kalau kita tengok kepada zaman Nabi SAW, Nabi ketika mana sahabat Nabi nama dia Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un, sahabat Nabi. Ketika mana Uthman bin Maz'un meninggal dunia, Nabi sedih tuan-tuan. Nabi kucuk jenazah. Waktu tu riwayat daripada Aisyah menyatakan air mata Nabi mengalir jatuh atas jenazah. Itu berlaku pada Nabi. So mai kok mana yang kata pandangan air mata tu berat, tak boleh kucuk jenazah, dah habis semua, tak kena mengena. Tak kena mengena. Sebab tu kadang-kadang kita hanya mendengar orang cerita, orang bagi tahu, tetapi kita tidak benar-benar mengikuti daripada perspektif ilmu. Sebab itu penting kepada kita, walaupun korban contohnya kita buat tiap-tiap tahun kan, tetapi kena ada ilmu. Baik orang menguruskan korban, baik orang yang mewakilkan orang untuk melaksanakan ibadah korban. Sekarang ni kita menggunakan konsep wakil kan. Sebab kita bukan jual lembu, beli lembu dah, kita wakil pada ahli jawatan kuasa masjid. Jangan sampai pergi cari lembu semua, beli mai semua, sembelih clear semua sekali lah. Jadi kita mewakilkan kepada jawatan kuasa masjid untuk menguruskan korban. Baik, wakil ni dalam muamalat Islamiyah, bila sebut wakil ni, akad wakalah ni ada dua. Satu wakalah bi ujrah, satu wakalah bi ghairi ujrah. Wakalah ni ada dua. Satu akad wakil
tanpa upah, satu dengan upah. Ahli kita kuasa masjid, mereka tak ambil upah. Ni buat ni kerana lillahi ta'ala. Okay. Ada setengah-setengah NGO buat lillahi ta'ala, ada masalah. Cumanya buat lillahi ta'ala pun kena clear juga, kena jelas. Jelas macam mana? Saya nak sebut ke tuan-tuan. Katakan satu bahagian RM500. Okey? Satu bahagian RM500. Baik. Jadi peserta korban dia ambil duit RM500, dia bagi tahu kepada wakil, katakan masjid. Saya wakilkan kepada tuan, pihak tuan untuk melaksanakan ibadah korban. Mana menguruskan ibadah korban. Bukan setakat beli lembu sajalah. Semua sekali yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah korban. Nak sewa transportation sekali semua betul lah. Dipanggil menguruskan ibadah korban. Sebanyak RM500. Okey, saya terima, dia kata. Dia pun terima. Sama ada akad itu cakap ataupun sign borang, tak ada masalah, dua-dua diterima. Baik. Kemudian pengelola ini mereka pun gunalah duit tersebut, beli lembu, bayar duit transport, upah orang jaga pula sebelum hari korban tu, sebab ambil awal sikit, beli rumput dia apa semua sampai sembelih kan, upah orang pula nak sembelih kan. Digunakan duit yang digunakan daripada RM500 satu bahagian tu, guna RM497.9. RM497.9. So balance berapa ringgit? Balance RM2 sekupang. Okey, RM2 sekupang ni tuan-tuan bukan hak dia. Tak siapa? Hak peserta korban. RM2 sekupang ni kena bagi balik kepada peserta korban. Kena bagi balik kepada peserta korban. Sebab apa? Sebab dia wakil kepada kita nak urus korban. Kita dah urus semua selesai bab korban, kita hanya guna RM407.9 sahaja. Betul-betul kita kira hak tu je kita guna. Lagi RM2 sekupang memang lebih. Maka lebih itu kena bagi balik kepada peserta korban. Tu hak dia. Dia kata masalah besar. Tak bagi balik, tak balik RM2 sekupang. Kena ambil 100 orang. Tapi cari pula tak mana kadang-kadang. Dah jarang-jarang nampak muka kat masjid ni. Kau nampak muka senang. Kalau masa hari korban tu dia main, tak apa, tak main namanya. Nak bagi macam mana? Baik, senang. Kita buat satu lagi. Masa akad tu kita beritahu, sekiranya ada lebihan daripada menguruskan korban ini, kalau ada lebih, kalau ada, kadang-kadang ada setengah masjid kena top up lagi kan. Kalau ada lebih, maka duit itu akan masuk dalam tabung masjid. Peserta korban tadi dah bersetuju, ada lebih ya masuk tabung masjid. Clear? Baru clear. Ini lebih RM2 sekupang, RM2 sekupang masuk tabung masjid. Lebih RM12, RM12 masuk tabung masjid. Lebih RM30, RM30 masuk tabung masjid. Selesai masalah. Clear. Tu bagi akad wakil yang tidak ambil upah. Maknanya orang yang buat ni buat kerja lillahi ta'ala lah. Dia tolong ya, tolong ni apa semua. Hanya dia menguruskan transportation, menguruskan pembelian lembu semua sekali, tapi dia sendiri tak ambil upah di atas pekerjaan dia itu. Baik, settle. Satu lagi dia panggil akad wakalah juga bi ujrah, dengan upah. Mungkin ada syarikat, ada individu, ada siapa-siapa juga yang dia buat juga korban dalam negara, korban luar negara, dan dia ambil upah. Dia syarikat takkan ambil upah sebab dia macam nak dapat sikit keuntungan apa. Boleh tak ambil upah? Boleh tak? Hukum syarak boleh tak? Boleh. Sebab dia guna masa dia guna tenaga dia terpaksa tinggal kerja lain buat yang tu kan. So boleh. Tetapi dengan syarat, bila mana dia nak ambil upah, dalam akad wakalah itu dia kena nyatakan berapa banyak upah yang dia nak ambil. Kena habaq. Tak boleh sembunyi, tak boleh. Kalau tak habaq, maka dia tak boleh ambil. Haram. Gharar. Dia kena habaq. Contohnya dia kata saya mengambil 10% sebagai upah.
10%. So kita bagi 500, dia ambil apa dia? 50 ringgit upah dia. Hal lain dia tak kacau. Hal lain semua dia menguruskan korban. Kalau lebih jadi hak lebih kita buat itu, lebihan pasal agama. Tapi hak dia tu 10% tu je. Sebab apa? Sebab dia mensyaratkan, dia minta upah banyak 10%. Tetapi kalau orang dia ambil upah tapi dia tak mention dalam akad, dia tak bagi tahu banyak mana dia ambil upah, maka hukumnya adalah gharar. Maka ianya tidak boleh, bahkan boleh jadi haram. Ini hukum. Sebab tu nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kena pastikan hukum itu kita jaga. Jangan pakai sembrono macam tu saja. Walaupun dia kata aku tak makan duit, aku ikhlas, bukan masalah makan ke tak makan, benda tak jelas, uncertainty, benda tak jelas. Bila tak jelas ni, Islam tak bagi, hukum syarak tak bagi. Dia kena jelas. Hang ambil upah kan? Ambil berapa banyak? Berapa persen? 90% lah senang. Berapa persen ambil upah? Jadi orang yang nak bagi tu, dia tahu hang ambil upah banyak ni, dia bagi juga, silakan, boleh ambil upah tersebut. Tetapi kalau kamu tak bagi tahu, kamu buka ikut suka upahnya mana aku ambil ikut suka aku, bahaya tuan-tuan, bahaya. Pasal apa? Pasal dia ada interest. Contohnya, kalau dia beli lembu kecil, dia dapat margin yang besar. Kalau dia beli lembu besar, margin yang kecil, upah sikit nampak. Jadi akhirnya, oleh kerana dia tak nyatakan berapa keuntungan dia nak ambil, upah nak ambil, akhirnya dia beli lembu kecil-kecil. Sebab apa? Sebab dia dapat untung yang lebih besar. Nampak tak? Tetapi kalau dia dah habang upah 10%, lembu kecil, kalau lembu besar harga apa, dia tak ada apa-apa interest dah. Dia tidak ada apa kaitan dah. Sebab apa? Sebab duit lebih dia tak boleh ambil. Dia hanya boleh ambil upah yang dipersetujui. Jadi dia akan beli, akan buat yang terbaik setakat mana yang ada. Nampak tak? Sebab itu, walaupun aku tak nak buat lagu tu, aku jujur, bukan salah jujur tak jujur, kena buat dengan tepat, mengikut apa yang dikehendaki dalam ajaran Islam. Jujur saja ikhlas dia tak cukup kalau tak kena dengan ilmu. Sebab tu katakan aku ikhlas, aku sembahyang maghrib 15 rakaat, boleh tak? Kita kata tak boleh. Apa aku buat ikhlas sungguh lillahi ta'ala, pasal 5 aku rasa sikit sangat, 3 aku buat 15. Hang ikhlas macam mana pun tak sah sembahyang maghrib hang. Sebab apa? Sebab tak kena dengan konsep. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, masuk waktu insya-Allah. So kita bagi laluan, ada azan isyak insya-Allah. Lepas daripada azan isyak kita akan sambung insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung perbincangan kita tadi tentang bagaimana kita nak buat sesuatu itu mesti bertepatan dengan hukum syarak supaya kita buat dengan sempurna. Dan samping itu kita juga dituntut untuk melaksanakan ibadah itu dengan ruh yang wujud, bukan sekadar buat begitu saja. Jadi balik kepada ta'arif yang saya sebut awal tadi, iaitu menyembelih haiwan tertentu itu ialah merujuk kepada 3 jenis haiwan. Yang pertama unta, ini sebut al-an'am tu lah, al-an'am, unta, lembu dan kambing sahaja, ayam tak masuk. Unta, lembu termasuk kebau lah, lembu spesies dengan kebau. Yang ketiga kambing, termasuklah biri-biri, kibas, itu semua spesies kambing. Jadi 3 kategori ini sahaja, 3 jenis ini sahaja yang dimaksudkan sebagai al-an'am. Oleh demikian, menyembelih haiwan yang tertentu itu adalah merujuk kepada 3 kategori haiwan ini, al-an'am, pada hari yang tertentu, iaitu 10, 11, 12, 13. Bermula 10 hari raya Korban, iaitu selepas daripada solat raya. Kalau buat sebelum tak boleh. Buat sebelum tak ada korban, lepas solat raya. Lepas kita solat apa semua. Sebab itu solat raya Korban ni kita solat cepat, nak banding dengan raya Aidilfitri kita lambat sikit. Raya Korban ni cepat. Kalau raya Fitri kita sembahyang pukul 9 ni 8.30. Kalau raya puasa tu sembahyang 8.30 ni pukul 8. Itu mana kita solat cepat. Sebab apa? Sebab lagi nak korban.
Lepas kita solat, maka pada ketika itu kita pun boleh melaksanakan ibadah korban 10, 11, 12, 13. 13 ni hari tasyrik kan, sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib hari 13. Empat hari itu boleh disembelih korban. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tuan-tuan, dengan duit yang kita keluarkan itu sebagai satu perjuangan nak cari redha Allah Ta'ala, sebagai satu manifestasi pengorbanan kita. Bila mana kita menghayati pengorbanan tersebut pada hari raya korban, kita juga menghayati dari sudut betapa kita berkewajipan untuk berkorban dalam melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Kita kena berkorban dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Kita kena berkorban demi memenuhi tuntutan Allah untuk menutup aurat, kena berkorban. Anak-anak pada hari ini kadang-kadang tak jaga aurat mereka. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, anak-anak yang semakin membesar, terutama anak-anak wanita yang remaja yang berpakaian serba ketat dan sendat, itu tak bau syurga. Bapa tak tegur, bapa itu dayus. Mak tak tegur, mak tak peduli, maka mak akan diheret masuk neraka juga. Sebab apa? Nabi kata sinfani min ahli nar, dua golongan daripada ahli neraka, antaranya nisa kasiat ariyat, wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Hari ni banyak sangat jenis macam tu. Kita sebagai mak ayah, kita kena pantau anak-anak yang semakin membesar. Pakai kadang-kadang tudung dia pakai, kita asalkan pakai tudung cukup. Mana cukup setakat pakai tudung. Sedangkan baju t-shirt melekat sampai lekat di badan, itu tidak tutup aurat. Pakai seluar jeans sampai nampak seketui-seketui, itu tidak tutup aurat. Bahkan Nabi SAW menyatakan la yajidna rihal jannah, mereka tak akan peroleh hatta kepada bau syurga pun tak boleh. Jadi kita ni mak ayah ni yang duk biar benda lagu tu, sedangkan Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Tak boleh nak korban satu sikit, tak boleh kan ni? Tak ambilkan manifestasi daripada sembelihan korban. Jadi tuan-tuan, ambil manifestasi itu, kita berkorban dalam seluruh kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW dalam hal korban, tuan-tuan, Nabi menyembelih sendiri. Dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa sama wa kabbar. Nabi sembelih korban ni 2 ekor kibas amlahain aqranain, yang gemuk, yang bertanduk elok kan. Nabi sembelih Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Wasama wa kabbar, Nabi baca bismillah dan juga Nabi bertakbir. Dan sembelih ni pun tuan-tuan, kita kena ada sifat ihsan terhadap haiwan. Ini diajar oleh Nabi. Ni kadang-kadang nak sembelih lembu ni pakai kepung lembu sampai lembu tu pucat besi. Stres lembu tu. Jadi kita kena jaga adab-adab dia. Sebab tu lembu ni ketika mana sembelih, jangan kita sembelih di depan kawan dia, tak boleh. Mana nak sembelih tu biar dia duduk jauh, jangan bagi dia nampak kita sembelih member dia tu, jangan. Dia ada perasaan, walaupun dia tak ada akal tapi dia ada perasaan. Tak boleh. Jadi kita bagi dia makan elok, pisau pula pisau yang tajam. Itu semua adab-adab. Dan orang yang nak perbah lembu tu, kau boleh duduk bagi lembu nampak dia. Sebab lembu kalau dia kenal dia okey. Dia tak kenal ni 10 orang duduk kepung sekor lembu. Oh, kawan tu kan, jatuh tarik-tarik, terentak-rentak, boom, jatuh lembu. 5 orang pergi lompat duduk atas perut dia, tercungak-cungak lembu tu. Ikat pula 4 kaki ikat. Mana boleh ikat 4 kaki? Nak ikat pun 3, satu biar lepas macam tu kan. Jadi teruk sementara nak sembelih tu, teruk lembu tu dikerjakan. Ini tak ada ihsan terhadap haiwan. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat merahmati, dia tidak akan dirahmati. Nabi marah tuan-tuan. Pernah satu ketika Nabi tengok ada orang lelaki-lelaki dia kejar kambing, dia lari. Kambing dia lari, dia kejar, mak dapat tangkap dia lepas gerak dia heret tu ditarik. Nabi marah benda ni berlaku. Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat rahmat, dia tidak dirahmati. Hatta kepada haiwan pun kita nak ada rahmat. Ni kita sembelih korban tuan-tuan, kena ada sifat rahmat. Elok-elok. Ada satu kisah saya cerita.
Satu cerita, lembu ni Masya Allah ganas tu, dia siap dengan tanduk besar, 10 orang pemuda hebat-hebat keliling lembu ni, nak berjatuh tak boleh. Macam mana nak buat cengih ni kan? Mereka usaha macam mana pun tak jalan, tak boleh buat apa. Tiba-tiba main seorang pakcik tu relax, naik motor Honda C70. Dia pun umur 70, sesuai lah C70, gede naik motor. Nah, dia pergi, dia kata boleh. Dia kata ke orang 10 orang boleh. Dia pergi kat lembu tu, dia tepuk kepala 2 kali, tap sekali, 2 kali. Lembu tu relax, ikut dia pun berapa pegang elok, dia pun sebelah. Orang muda rasa heran. Dia kata pakcik ni tak pada nombor 70. Ilmu apa dia guna? Ilmu penunduk ni. Lembu hak cengih lagu tu dia senang tepuk 2 kali terus tunduk. Maka budak-budak muda ni kata pakcik, buat turun ilmu kat kami sikit. Tengok kami kepung lembu tu nak perbah tak boleh, pakcik main tepuk 2 kali boleh tak? Pakcik tu kata apa? Lah, lembu ni aku bela dia daripada kecil. Lepas tu dia kenal aku. Lepas tu yang senang dia ikut aku tu. Maknanya lembu tu kenal dia lah. Oleh demikian, cara dia untuk bagi senang ialah masa orang nak perbah lembu, dia duduk dekat sekat lembu, dia lebih tengok dia. Dia gosok-gosok kepala sikit kan. Tentu anda rahmati Allah Ta'ala, bagi dia relax, bagi dia tenang, jangan stres. Kalau stres, lembu pun stres dengan kita pun stres juga. Jadi beradab terhadap haiwan pun dituntut, apatah lagi beradab dengan manusia. Contoh bayangkan raya korban, pakat kita lapar sama-sama, potong daging sama-sama, tiba-tiba ada orang gaduh nak ambil daging, tak kepelik kan? Kalau dengan haiwan nak kena ngadab, bagaimana dengan manusia? Kamu tak beradab dengan manusia, jadi korban kamu kat mana? Nampak? Jadi di situ kita nak lihat ruh yang perlu ada sebagaimana diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum korban ini dalam fiqahnya, dalam mazhab Hanafi, dia kata wajib bagi mereka yang berkemampuan. Berdasarkan hadis Nabi kata sesiapa yang mampu tetapi tidak melaksanakan korban, fala yaqrabanna musallana, jangan mereka itu menghampiri tempat sembahyang kami. Jadi seolah-olahnya satu ketegasan daripada Nabi. Oleh itu dalam mazhab Hanafi dia mewajibkan bagi mereka yang berkemampuan, tetapi dalam mazhab Syafi'i dia menyatakan sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Sekali semua hidup ada tiap-tiap tahun bagi mereka yang berkemampuan. Dia ditujukan khusus kepada orang yang berkemampuan. Kalau orang tak mampu tak apalah. Berkemampuan itu diukur macam mana? Dia kata apa maksud berkemampuan? Berkemampuan itu apabila dia cukup nafkah diri dan keluarga dia pada 10, 11, 12, 13 hari raya dan juga hari tasyrik. Cukup nafkah untuk dia dan keluarga dia, ada duit lebih, itu dia kira berkemampuan. So agak-agak penduduk sini ni berkemampuan tak? Ya? Lebih mampu lagi. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena laksanakan. Sangat-sangat dituntut. Dan dia boleh jadi wajib dengan 2 sebab. Yang pertama nazar, yang kedua ta'yin. Ta'yin tu apa? Dia pergi kepada kadang konon, ataupun dia ni dia bela kambing lah contohnya. Belah berandang dia beli tanah apa semua, upah orang jaga kambing dia. Sekali tu dia pun ziarah, tengok kambing dia. Comel, kambing besar elok. Tanya ni umur apa? Ni dia umur 2 tahun setengah lah cik. Boleh korban. Ni korban aku tahu ni. Ditunjuk kepada kambing milik dia itu, maka otomatik jadi wajib. Tapi dengan syarat ditunjuk tu kambing dia, jangan tunjuk kambing orang. Tunjuk kambing orang tak jadi. Dia punya. Apa implikasi hak jadi wajib ni? Hukum asal sunat muakkad jadi wajib. Implikasi bila jadi wajib, dia tidak boleh makan daging tersebut. Tak boleh. Dan daging tersebut juga ulama bersependapat untuk tak boleh bagi kepada orang kafir. Dia sendiri sebagai yang melaksanakan korban tak boleh ambil. Tak boleh. Kalau dia ambil atau anak dia ambil, kena ganti balik dengan daging atau dengan nilai dia. Dia tak boleh ambil dan tak boleh bagi kepada orang kafir. Tetapi dalam kaedah daging yang sunat,
sembelih yang sunat muakkad itu dia boleh ambil paling banyak 1/3. Kau nak ambil lah, tak ambil tak apa, ambil 1/3. Dan jumhur ulama kata boleh bagi, harus bagi pada orang bukan Islam. Kalau mazhab Syafi'i tak bagi, tak boleh. Ini khilaf di kalangan ulama. Tapi apapun, walaupun kita berpegang kepada pandangan boleh bagi pada orang bukan Islam, keutamaan tetap pada orang Islam. Tapi orang bukan Islam bolehkan, dan jiran kita, sahabat kita baik kita bagilah. Korbannya itu satu dakwah, nak tarik dia kepada Islam. Itu boleh mengikut sebahagian daripada ulama. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi itu keadaan dia dari sudut hukum dia. Bila jadi wajib, maka tidak boleh ambil. Begitu juga satu perkara lagi, kita tak boleh mengupah penyembelih atau petugas-petugas dengan daging korban sebagai upah. Tidak boleh. Seulang sekali lagi, tak boleh upah dengan daging korban kepada penyembelih ataupun petugas. Kalau bagi macam biasa, okey lah, masing-masing dapat bahagian kan. Penyembelih dapat bahagian, petugas dapat bahagian, orang lain dapat bahagian, ada tariah ni kan, tak apa lah, semua dapat bahagian. Tetapi oleh kerana dia penyembelih dapat 5 plastik, orang lain pakai 1 plastik, penyembelih 5 plastik, petugas dapat 3 plastik, pasal dia petugas. Jadi di situ ada nilai upah, ada nilai upah. Tak boleh. Dia kalau nak upah ni, ambil duit lain, jangan ambil daging korban itu, tak boleh. Daging korban ni tak boleh bapak upah ni, bahkan jual pun tak boleh. Bukan sekadar daging, ni kulit. Siapa tak ambil kulit, kita jual je lah. Mai RM50, RM50 tu mana, murah-murah lelok. Kawan tawak pula 20 lah. Okey lah, 20 lah. Jalan janji nak bagi laku lah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sesiapa yang menjual kulit haiwan korbannya, maka tidak ada korban baginya. So kena jelas benar soal itu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tengok ada soalan dah masuk ni, saya jawab soalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari Arafah 9 Zulhijjah kita disunatkan puasa. Adakah sunat juga berpuasa boleh 1 hingga 9 Zulhijjah? Secara umumnya memang 10-9 hari itu sunat kita berpuasa dan juga beramal ataupun kita kata ibadah-ibadah yang boleh dilakukan. Apa-apa juga ibadah, apa-apa juga amalan sunat. Ni 10 awal Zulhijjah ni kan, secara umumnya nak puasa ke, nak berzikir, nak apa ni, memang disunatkan 10 awal Zulhijjah. Hari ni berapa bulan? Hari ni malam 30 kan, malam 30 Zulqaidah. So malam esok Ustaz 1 Zulhijjah kan. Jadi maknanya sunat untuk kita buat puasa itu masuk puasa sunat. Tetapi kalau secara khususnya yang ada dalam hadis Nabi secara khusus, puasa Arafah 9 Zulhijjah. Itu kata Nabi SAW, puasa Arafah itu diampunkan dosa 2 tahun. Tahun lepas dengan terbang. Dosa di sini merujuk pada dosa-dosa kecil. Diampunkan dosa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik tuan-tuan, saya buka lagi soalan. Tengok soalan SMS saya tutup je sampai soalan. Ada lagi soalan, siapa-siapa nak tanya apa dipersilakan. Apa-apa juga. Ada soalan tak? Tak ada. Okey betul. Okey, kalau okey, ikutlah kot malam ni. Malam-malam kan? Yang pentingnya kita dapat menghayati falsafah korban tersebut, dan kita semua tuan-tuan, jangan nak mengaji saja, teori saja, praktikal tak ada. So bila kita mengaji, kita semua insya-Allah yang mana sudah berkemampuan, jangan kita tinggalkan ibadah. Kita laksanakan mana-mana bahagian ada lagi masuk. Tak ada sini tempat lain dah, banyak tempat dah.
masuklah, asalkan kita laksanakan ibadah kurban. Dan sunat tuan-tuan, kalau kita buat tempat kita ni, sunat untuk kita sembelih sendiri. Kalau kita sekok lah, kalau satu bahagian sendiri lah, kan tak boleh ha? Kemudian kalau tak boleh sembelih tak apa, kita sunat kita pergi tengok. Macam Nabi SAW suruh Fatimah untuk pergi tengok penyembelihan tersebut. Itu sunat kepada kita untuk kita laksanakan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk sama-sama kita berkorban semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya bermaaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وقبل الله.